kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, semua jemaah Surau Rahmaniyah Taman Dagang. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik hidayah inayah daripada Allah kita dapat laksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan Allah taala, dan dengan taufik hidayah daripada Allah taala juga kita dapat mengikuti ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan semua yang menonton kuliah, video kuliah pada kali ini, iaitu untuk surau, untuk jemaah Surau Rahmaniyah Taman Dagang. InsyaAllah pada kuliah kali ini kita akan menyambung kuliah bulanan kita, iaitu kita menggunakan kitab Ayyuhal Walad, yang bermaksud wahai anakku yang tercinta. Itu karangan Al-Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, yang mana kitab Ayyuhal Walad, wahai anakku ini, itu nasihat daripada Imam Ghazali kepada anak muridnya. Baik, kita terus pada kitab, itu kita menyambung terus kepada dalam kitab. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, janganlah engkau tertipu, dan sekali lagi janganlah engkau tertipu dengan godaan syaitan atau dengan perkataan sebahagian orang yang mengatakan bahawa yang lebih baik dan lebih utama engkau ambil sahaja duit dan daripada mereka, lalu engkau bahagi-bahagikan uang itu di kalangan fakir dan miskin. Kalau tidak, maka mereka nanti akan membelanjakan duit tersebut untuk kemaksiatan. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali rahimahullah taala memberikan nasihat kepada anak murid dia, iaitu nasihat di dalam menuntut ilmu, maka mestilah mengikhlaskan niat. Dalam menuntut ilmu ni kena ikhlas hanya kerana Allah Ta'ala, bukan kerana duit, bukan kerana harta dan sebagainya. Maka Imam Ghazali memberi nasihat kepada anak muridnya, iaitu apabila dia belajar ilmu, kemudian Allah Ta'ala memberikan kefahaman ilmu kepada dia, maka dia tidak boleh duduk bersama dengan penguasa, dengan raja, dengan kerajaan dan sebagainya, iaitu duduk dengan maksud inginkan keduniaan daripada penguasa, daripada raja, kerajaan dan sebagainya. Sehingga kan penuntut ilmu ni, setelah mana Allah Ta'ala memberikan kefahaman ilmu kepada dia, Allah memberikan kefahaman, dia dapat memahami Al-Quran, dapat memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak boleh tunduk kepada penguasa, raja dan sebagainya. Dia tidak boleh tunduk kepada pihak berkuasa, orang yang ada kuasa. Maksudnya hari ini kita faham bahawa kerajaan lah. Kerajaan maknanya pihak orang yang berkuasa, penguasa.
atau disebut raja dan sebagainya, maka dia tidak boleh, maknanya berpura-pura, dia tidak boleh mengampu, dia tidak boleh tunduk. Apatah lagi apabila dia ini diminta fatwa, seorang ulama, seorang ustaz diminta fatwa daripada penguasa, pada raja kerajaan dan sebagainya, maka dia tidak boleh demi menjaga, kita hari ni kita sebut apa, nak jaga periuk nasi dia, maka dia sanggup menggadaikan agama, sehingga kan yang haram boleh diubah. Sedangkan apabila Allah Ta'ala telah menetapkan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengharamkan, maka tidak boleh diubah. Yang mana halal, al-halalu bayyinun, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halal itu jelas, wal haramu bayyinun, dan haram itu juga jelas. Maka nasihat Imam Ghazali rahimahullah ta'ala kepada anak murid dia, maka jangan seorang ulama ni, jangan dia tunduk kepada penguasa ni, dan jangan sampai dia ini tertipu dengan percakapan. Ada orang yang mengatakan bahawa tak jadi masalah, boleh kamu ambil duit daripada raja, kerajaan, penguasa yang zalim, boleh kamu ambil duit dia. Maknanya boleh. Kenapa kalau kamu tak ambil duit daripada raja kerajaan yang zalim ini, maka nanti duit tersebut akan dibelanjakan ke arah maksiat. Maka seorang ulama dia tidak boleh tertipu. Bila ada orang yang mengatakan bahawa tak jadi masalah, engkau ambil duit tu, dan duit itu kamu bagikan kepada orang yang miskin, kamu bagikan. Ambil duit daripada kerajaan zalim, raja yang zalim, kamu ambil. Kamu duduk dengan bersama mereka, kamu redha dengan perbuatan-perbuatan mereka. Juga kamu mendoakan dipanjangkan umur kepada raja kerajaan yang zalim. Maka tuan-tuan, tidak layak bagi seorang penuntut ilmu, seorang ulama, dia menggadaikan agama dia demi dunia yang sedikit ini jika nak dibandingkan dengan akhirat. Maka seorang ulama, ahli agama, dia tidak boleh terpedaya. Dia tak boleh gadaikan agama dia. Maka apabila diminta fatwa, yang haram dikatakan haram, yang halal dikatakan halal, sekalipun dia terpaksa melepaskan jawatan, ataupun sekalipun dia akan diseksa. Masya Allah, tabarakallah, alim ulama yang terdahulu, yang hebat, yang ikhlas dalam menyampaikan ilmu mereka, dalam berdakwah, di dalam menyeru manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak akan menggadaikan agama mereka untuk dunia yang sementara ini. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ahli agama, ulama ni dia tidak boleh terpedaya. Apabila dia hendak dirasuah ataupun diberikan dunia, duit dan sebagainya ini untuk dia gadaikan agama, maka jangan dia ambil. Apapun alasan, tidak boleh menghalalkan sesuatu yang haram, sesuatu yang syubhah. Maka ahli agama dia kena jaga. Para asatizah, ustaz-ustaz, ulama, mufti dan mereka kena ingat bahawa
ilmu yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka sehingga mereka dapat memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kefahaman kepada alim ulama agar sehingga dia dapat memahami kalamullah azza wa jalla, maka jangan sampai dia ditipu oleh dunia dan ditipu oleh godaan syaitan, bisikan syaitan. Maka jangan engkau tertipu dengan perkataan seperti ini, kerana sebenarnya syaitan telah menjerumuskan banyak orang dengan tipu daya ini. Nah, syaitan ni dia bijak, dia menyesatkan, dia menjerumuskan, ya, sehinggakan ahli agama, sehinggakan alim ulama, ustaz terjerumus ke jurang kebinasaan. Sebab itu syaitan ini dia adalah musuh yang nyata, musuh yang nyata. Jadi kena berhati-hati dengan tipu daya syaitan. Apapun alasan tidak akan dapat menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kena jaga. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ahli agama mereka kena berhati-hati jangan sampai mereka ditipu oleh syaitan. Syaitan ini berusaha untuk menipu umat Islam. Daripada orang jahil ditipu oleh syaitan, orang alim, ahli agama, jika mereka tidak benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan terpedaya, mereka ditipu oleh syaitan. Dan hal ini telah kami terangkan dengan panjang lebar di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan hendaklah engkau merujuk dalam kitab Ihya Ulumuddin itu. Maka ada kitab Imam Ghazali, iaitu nama kitabnya kitab Ihya Ulumuddin. Di sana ada disebut tentang bab halal dan haram, iaitu masalah bab halal dan haram ini dalam kitab Ihya Ulumuddin di dalam juzuk yang kedua, iaitu tentang bab halal, membicarakan perkara halal dan juga haram. Maka ini berhati-hatilah kepada ahli agama ni, dia kena betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak akan ditipu, dia tidak akan diperdayakan oleh syaitan, dia tidak akan tertipu dengan percakapan manusia yang menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iaitu sebab itu Allah Subhanahu wa taala nakkan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ini benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana selain daripada Allah taala. Baik, seterusnya nasihat, iaitu tentang kerjakanlah 4 perkara. Adapun 4 perkara yang perlu engkau kerjakan itu ialah, yang pertama, bahawa hendaklah engkau mengukur pergaulanmu dengan Tuhanmu. Pergaulan dengan Tuhan maksudnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ni, kita kena muhasabah diri kita, iaitu bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan ni dengan maksud bagaimana seorang hamba dengan Khalik, dengan penciptanya. Bagaimana hubungan kita sebagai hamba Allah yang hina ini, yang penuh dengan dosa ini, dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena muhasabah diri kita. Ya. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Hablum minallah wa hablum minan nas. Ya. Maknanya kita, maksudnya pergaulan dengan Allah, maksud pergaulan disebut di sini iaitu bagaimana kita sebagai hamba Allah dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali rahimahullahu taala
Dia kata, sekiranya jikalau hamba kamu bergaul denganmu dengan seperti pergaulan kamu dengan Tuhanmu, maka engkau akan merasa puas dengan kelakuan hamba-Mu itu dan engkau tidak marah kepadanya. Jadi apa yang engkau tidak suka bagi dirimu daripada perbuatan hamba-Mu yang majaz. Majaz ni maksudnya disebut hamba-Mu yang majazi ni maksudnya, artinya hamba-Mu yang disebut dalam bahasa sahaja, padahal dia sebenarnya bukan hamba-Mu, dia adalah makhluk Allah Ta'ala dan hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pinjaman, maka janganlah engkau melakukan terhadap Tuhanmu, kerana Tuhanmu adalah Tuanmu yang sebenarnya dan engkau benar-benar sebagai hamba-Nya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Imam Ghazali menyebutkan kita kena muhasabah diri kita bagaimana hubungan kita sebagai hamba dengan Allah SWT. Bagaimana kita ini, apakah kita dapat taat segala perintah Allah SWT, apakah kita dapat tinggalkan segala larangan Allah SWT. Imam Ghazali menyebut, jikalau kita ni ada hamba, maka apakah kita ni rasa puas dengan hamba kita itu? Kalau dulu ada hamba, jadi hamba ni dia kena ikut perintah tuan dia. Dululah ada hamba, zaman sekarang ni dah tak ada lah. Jadi dulu di zaman adanya hamba ni, maka hamba ini milik tuan dia. Sebab itu dulu seorang hamba bila mana dia dimerdekakan oleh tuan dia, maka dia bebas. Sebelum dia dimerdekakan, maka dia adalah hamba. Dia kena buat apa yang disuruh oleh tuan dia. Maka kita ni bagi manusia, walaupun sebenarnya manusia itu dia juga hamba, tapi zaman dulu ada tuan, ada hamba. Tuan dan hamba itu zaman dulu ada. Seorang tuan, dia ada hamba dia. Hamba dengan tuan dia itu sebenarnya hakikatnya kedua-dua adalah hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tidak sama seorang tuan dengan hamba dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan hamba-hambanya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan seluruh makhluk manusia, seluruh manusia tidak sama. Iaitu seorang tuan dia juga manusia, seorang hamba dia juga manusia. Cuma disebut di dalam ni perkataan hamba itu hanyalah majazi. Hanyalah majazi. Jadi Imam Ghazali menyebutkan, kalau seorang tuan dia mempunyai hamba, dia memiliki hamba, maka dia nak hamba dia ni ikut perintah dia. Itu manusia. Seorang manusia, dia mempunyai hamba, hamba dia juga manusia. Maka seorang manusia tetapi dia adalah tuan, dia nak hamba dia ikut perintah dia. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rabb, alastu bi rabbikum, adakah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Di alam roh manusia menjawab bila mana Allah Ta'ala bertanya, alastu bi rabbikum, adakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Di alam roh kita menjawab bala syahidna, ya, benar ya Allah, kami bersaksi. Baik, maka kita kena muhasabah bagaimana kita seorang hamba Allah ni, apakah kita benar-benar menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa kepada Allah SWT.
Jadi kita semua sama-sama bermuhasabah. Kita semua lemah, kita semua tidak sempurna. Maka kita membaca kitab Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala ni, iaitu tujuan untuk sama-sama kita memperbaiki diri kita, sama-sama kita bermuhasabah, supaya kita bertambah baik. Kita bertambah baik supaya kita berusaha terus menerus memperbaiki diri kita agar kita benar-benar dapat menjadi hamba Allah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena muhasabah diri kita, bagaimana diri kita ni, apakah kita telah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, apakah kita telah menjauhi, meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita hamba, Allah adalah Rabb Khaliq yang menciptakan kita. Baik, perkara kedua yang mesti kita buat, segala perkara yang hendak engkau lakukan bagi orang lain, hendaklah engkau mengukurnya bagi dirimu sendiri. Jadi apa yang engkau suka orang lain lakukan terhadap dirimu, maka buatlah perkara yang seperti itu terhadap orang lain. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau kita nak buat sesuatu perkara itu, maka kita kena fikir dulu. Perkara yang kita nak buat itu, kalau orang lain buat pada kita, kita suka ataupun tidak. Kita nak buat satu-satu benda ni, satu perkara kita nak buat ataupun kita nak cakap, kita pastikan dulu, kita fikir dulu, percakapan aku ni, perbuatan aku ni, kalau saya buat pada orang lain, kita nak buat sesuatu, perbuatan, percakapan, kita nak buat, kita nak cakap, kita fikir dulu, perbuatan tu, percakapan tu, kalau orang buat pada kita, orang tujukan kepada kita, kita suka tak? Kalau perbuatan itu, percakapan itu orang buat pada kita, orang tujukan kepada kita, kita tak suka, kita jangan buat pada orang lain. Ini contoh hak sesama manusia, hak sesama Muslim. Kerana iman seseorang hamba itu tidak akan sempurna sehingga dia mencintai bagi seluruh manusia apa-apa yang ia mencintai bagi dirinya sendiri. Ini disebut dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman seseorang daripada kamu sehingga dah dia cinta kepada saudara dia seperti mana dia kasih kepada diri dia sendiri. Maknanya kita ni, kita cinta kepada diri kita, sayang kepada diri kita, sama juga kita kena sayang kepada orang lain. Sebab itu dalam Islam ni, dia tidak boleh pentingkan diri sendiri. Pentingkan diri sendiri. Sebab itu dalam hidup kita, kita tak boleh kata tak peduli apa, saya peduli apa, ada saya peduli, tak boleh. Kerana Islam ini, dia seperti satu jasad. Seluruh umat Islam ni seperti satu jasad, seperti tubuh, satu badan. Sebut dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam ini seperti tubuh ni, tubuh badan ni. Jikalau ada salah satu anggota badan yang sakit, maka seseorang tu dia tidak boleh, dia akan berjaga malam. Maknanya terganggu tidur dia, rehat dia. Apa yang kita sebut hari ni, cubit paha kanan, paha kiri pun rasa. Maknanya umat Islam ni dia kena, dia bersatu, dia saling tolong menolong.
wa ta'awan 'alal birri, tolong menolonglah dalam kebaikan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah tolong menolong dalam melakukan dosa maksiat. Maka sesama umat Islam ini saling kasih mengasihi, saling tolong menolong. Jangan berpecah belah, jangan ada perasaan hasad. Sebab itu umat Islam kena bersatu. Inilah kekuatan umat Islam. Satukan hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana perpecahan akan menjadikan umat Islam itu lemah. Orang kafir melihat umat Islam berpecah belah, maka mereka tepuk tangan. Melihat umat Islam berpecah sesama mereka, jadi mudah kerja mereka. Mereka kafir musuh Islam, jadi mereka ni memudahkan kerja mereka. Mereka menjadi batu api, memecah belahkan sesama umat Islam. Sebab itu tuan-tuan, tidak boleh ada dalam hati umat Islam ni perasaan hasad, perasaan dendam, perasaan benci. Kerana umat Islam itu seperti satu jasad. Baik. Yang ketiga yang perlu kita buat, apabila engkau belajar satu ilmu atau engkau memutalaahnya, maka sahaja bahawa ilmu yang engkau pelajari itu akan memperbaiki hatimu dan membersihkan jiwamu. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, nasihat dia kepada anak murid dia, bila mana belajar satu ilmu dan mutalaah ni maksud dia ulang kaji, study satu-satu ilmu tu, kita study, kita ulang kaji, maka ilmu itu akan memperbaiki hati kita dan ilmu itu membersihkan jiwa kita. Itu tujuan kita belajar ilmu, untuk memperbaiki diri kita, menjadikan diri kita lebih baik. Itu tujuan belajar ilmu. Apabila belajar ilmu itu menjadi merosakkan hati kita, mengotori hati kita, maka tujuan belajar ilmu itu dah tak betul. Belajar ilmu tujuan apa? Tujuan nak muhasabah diri sendiri. Sebab itu makin bertambah ilmu, makin bertambah tawaduk. Bertambah ilmu, semakin dekat kita dengan perintah-perintah Allah Ta'ala. Kalau ilmu bertambah, semakin jauh daripada Allah, bertambah sombong, itu tak betul. Maksudnya niat belajar tu dah tak betul. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kita belajar satu ilmu, kita ulang kaji satu ilmu, ilmu itu dapat memperbaiki diri kita, menjadikan kita berakhlak mulia. Dengan ilmu itu dapat membersihkan jiwa kita. Seperti halnya jikalau engkau mengetahui bahawa umurmu hanya tinggal 1 minggu lagi sahaja, maka sudah pasti engkau tidak akan sibuk dengan ilmu fiqh yang dalam-dalam. Kata Imam Ghazali, kalau kita ni mengetahui bahawa 1 minggu, tempoh 1 minggu lagi kita akan meninggal dunia. Contohlah ajal kita tak tahu, tak ada sesiapa pun tahu, tak ada siapa pun yang tahu bila dia akan meninggal dunia. Tarikh lahir tahu, tarikh mati tak tahu. Sebab itu bila mati, barulah boleh tulis mati sekian hari, sekian, pukul berapa meninggal dan sebagainya. Sebab apa meninggal. Jadi kalau kita tahu 1 minggu lagi kita akan mati, kita tak akan sibuk dengan ilmu fiqh yang dalam-dalam. Kita tak akan sibuk dengan ilmu khilaf di antara mazhab.
Kerana apa? Yang penting hati kita ikhlas, hati kita tidak ada dendam, hati kita tidak sombong. Kita hiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang terpuji. Jadi ilmu fiqh, ilmu khilaf antara mazhab, ilmu usul dan ilmu kalam dan seumpamanya, ilmu-ilmu ini kalau kita tahu 1 minggu lagi kita akan mati, kita tak akan sibuk dengan ilmu fiqh, ilmu khilafiyah, ilmu kalam, ilmu usul dan sebagainya. Kita sibuk memperbaiki diri kita, ikhlaskan niat, hiasi diri kita dengan sifat sabar, sifat qanaah, bersih hati kita. Tidak ada sifat-sifat yang keji dalam diri kita, sifat yang buruk tak ada dalam diri kita. Itu tujuan menuntut ilmu. Ini penting tuan-tuan. Ilmu tasawuf untuk memperbaiki diri kita. Baik, dalam keadaan ini sudah tentu engkau hanya akan sibuk dengan muraqabah hatimu. Jadi kalau dah tahu seminggu lagi nak meninggal dunia, kita tak sibuk dah dengan ilmu fiqh, ilmu kalam, ilmu khilaf, ilmu usul, tak sibuk dah. Dah sibuk apa? Muraqabah hati kita. Muraqabah ni maksudnya hati ni sentiasa kita perhatikan bagaimana hati aku, dan kita menghilangkan jikalau ada sifat-sifat yang buruk yang ada dalam diri kita ni, yang mana sifat yang buruk, yang keji ni akan merosakkan kita, maka kita hanya sibuk dengan muraqabah bila kita mengingat kematian, muraqabah hati kita, mempelajari sifat yang akan menjernihkan jiwa kita. Kita sibuk, kita hiasi diri kita dengan sifat yang dapat menjernihkan, memutihkan, membersihkan hati kita. Dan berpaling daripada urusan keduniaan, berpaling daripada dunia. Dunia ni kita sedar diri kita ni lemah. Kita cintakan dunia, kita nakkan dunia. Tapi jangan terlalu tamak dengan dunia, jangan sampai dunia itu melalaikan, jangan sampai dunia itu menjauh, melupakan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan sibuk dengan dunia sampai tak semayang, sampai perintah-perintah Allah Taala diabaikan. Gunakan dunia untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang mukmin yang bijak. Baik. Dan engkau akan sibuk pula mengisi hatimu dengan cinta kepada Allah Ta'ala. Bertambahkan cinta, hub, cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan menghiasi diri kita ini dengan sifat-sifat yang mulia, akhlak yang mulia. Kita baca banyak sirah Nabi SAW tentang bagaimana akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita cuba hiasi, kita buang segala sifat yang buruk, masukkan dalam hiasi diri kita, bersifatlah dengan sifat-sifat yang mulia. Wahai anakku yang tercinta, dengarlah nasihatku ini baik-baik dan fikirkanlah isinya, semoga engkau kelak mendapat keselamatan. Baik, tuan-tuan, puan-puan, semua jemaah surau Rahmaniyah Taman Dagang, mudah-mudahan kuliah pada kali ini untuk bulan Disember ni, mudah-mudahan kita dapat bertambah, maknanya menambahkan ilmu kita, semoga kita dapat semakin baik, kita perbaiki diri kita, kita perbaiki niat kita. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah Ta'ala memberikan taufik dan inayah kepada kita, agar kita sentiasa dibimbing, ditarbiyah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita hamba Allah yang taat kepada Allah, yang meninggalkan segala larangan Allah. Mudah-mudahan
kita dapat menambahkan keimanan kita. Mudah-mudahan kita dapat mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Saya kira cukup kuliah pada kali ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada salah, ada silap, terkasar bahasa, salah cakap dan sebagainya, datang dari kelemahan itu, segala yang kurang itu datang daripada diri saya mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya minta maaf dengan tuan-tuan, puan-puan semua yang menonton video kuliah pada kali ini. Wallahu alam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.